Andai kata tuan-tuan diberikan motor kan? Kita diberikan motor dan tuan-tuan juga diberi oleh, katakanlah yang belum kahwin ni, mak bapak dia kata, Mat, kau kahwinlah dengan siapa yang kau nak. Kalau yang perempuan ni, Minah, kau kahwinlah dengan siapa yang kau nak. Ya, apakah gambaran yang tuan-tuan boleh dapat daripada situasi tersebut? Maknanya bapa belikan motor kepada anak, kemudian dia kata, ni motor kau pakailah. Kalau yang situasi orang kahwin, bapak dia kata kepada anak lelaki, kau kahwinlah dengan siapa yang kau suka. Itu juga kepada anak perempuan. Jadi apakah yang dapat kita gambarkan daripada situasi tersebut? Apa yang tuan-tuan dapat gambarkan? Jadi sebenarnya gambaran tersebut adalah kebebasan. Betul. Kau buatlah apa yang kau nak. Maknanya pakailah motor. Ni motor pak aku beli, pakailah. Pak kita kau kahwinlah. Tetapi bagaimana kalau situasi tersebut digunakan dalam keadaan yang kita tidak mahukan? Contoh motor tadi tu, bapak dia belikan motor, Mat, pakai motor ni. Anak dia pun pakai motor tu. Dia pakai kat jalan raya, mula-mula angkat tayar depan, panggil wheelie. Lepas tu dia angkat pula tayar belakang, panggil wikang kan. Lepas tu dia angkat dua-dua tayar, habis widai. Sebab apa? Dua-dua tayar dah angkat, habis mati. Jadi adakah penggunaan motor tersebut dengan kebebasan? Apakah kaitannya? Itu motor. Kalau yang suruh anak kahwin pula, Mat, kau kahwinlah dengan siapa yang kau nak. Kemudian anak dia pun datang jumpa bapak dia, Pak, saya nak kahwin. Dengan siapa? Dengan Rahman. Anak lelaki dia kata, Pak, saya nak kahwin dengan siapa? Dengan Rahman. Oh, zaman lah ni ada rupanya perempuan pakai nama Rahman. Bapak dia tak tahu. Rupanya nak kahwin dengan lelaki sungguh. Yang perempuan pula, Minah, anak dia perempuan tu, Minah tu datang, kata, Pak, saya nak kahwin dengan siapa? Dengan Fatimah. Bapak dia pun mestilah terkejut kan. Apakah maksud kebebasan dan juga perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menerima kebebasan tersebut? Jadi sahabat-sahabat Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya dalam dunia ni tak ada kebebasan dalam maksud kita buat mengikut apa yang kita nak. Tapi sebenarnya kebebasan bermaksud adalah kepercayaan. Itu maksud sebenar kebebasan. Kalau kita jadi ibu kan, jadi bapa, mestilah kita beri sesuatu pada anak kita atas dasar kepercayaan. Contohnya orang bujang-bujang ni yang duduk kampung, yang datang pada Kedah, datang pada tempat jauh-jauh, mestilah bapa dia kata, kau pergilah kerja di KL, kerjalah. Berikan kebebasan pada anak dia. Dia tak kata duduk kat rumah, pergi kerja, tak ada masalah. Tapi mestilah bapanya memberi kebebasan pergi bekerja di KL, merantau, dengan kepercayaan bahawa anak dia mampu jaga diri. Itu maksudnya. Bapa kita belikan kita motor atas dasar kepercayaan anak dia akan gunakan motor tersebut untuk keperluan anak dia yang betul. Itu maksudnya. Jadi begitulah juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kebebasan sebagai manusia. Allah Taala bagi kita kebebasan, maknanya kita boleh bergerak, kita boleh berfikir, kita boleh membuat keputusan, segala-galanya adalah bebas. Ada yang kita kena paksa. Hari ni aku kena apa? Kita terasa kita kena paksa makan nasi lemak. Ada tuan-tuan? Tuan-tuan pernah kena paksa macam tu? Tak ada kan? Tuan-tuan bangun pagi, tuan-tuan boleh pilih. Hari ni aku nak time off, tak nak time off. Aku nak pergi kerja, tak nak pergi kerja. Ada tuan-tuan kena paksa time off? Tak ada kan? Tuan-tuan buat pilihan. Hari ni aku nak makan apa? Hari ni aku nak pakai baju apa? Hari ni aku nak tidur ke? Aku tak nak tidur. Aku nak buat apa? Nak main pingpong ke? Tak nak main pingpong? Semua tu pilihan, kebebasan. Tapi kebebasan tersebut adalah bermaksud kepercayaan yang diberikan kepada kita. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita ni hamba atas dasar memberikan kita kepercayaan. Allah Ta'ala bagi kita akal supaya kita pilih mengikut fitrah manusia dan juga mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya dalam surah Asy-Syams, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha
wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maksudnya apa? Allah Ta'ala kata, dan diri manusia itu yang Allah Ta'ala telah sempurnakan kejadian dia. Kemudian Allah Ta'ala ilhamkan kepada diri manusia tersebut jalan menuju ketakwaan, jalan menuju kemungkaran. Kemudian Allah Ta'ala kata apa dia? Waman qad aflaha man zakkaha. Barang siapa yang menyucikan diri dia, maka dia akan mendapat kejayaan. Barang siapa yang mengotorkan diri dia, dia akan mendapat kerugian. Jadi Allah Ta'ala daripada sejak kita dilahirkan dah diberikan ilham. Ilham maksudnya diri kita sebagai manusia ni dah mampu untuk memilih, dah mampu untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan. Contohnya bayi yang baru lahir, kan, kita tengok bayi yang baru lahir tu, baru lahir, kan, ada tak dia ni diberikan kursus menyusu? Ada tuan-tuan tengok kursus menyusu. Anak dia baru lahir, nurse kata okey, menyusu macam ni dek, nak menyusu macam ni, sekian-sekian. Tak ada. Ambil bayi tu, bayi kat ibu dia, menyusulah dia dengan cara automatiknya. Tak payah nak ajar dah cara-cara nak menyusu. Betul? Menunjukkan Allah Ta'ala daripada kecil, daripada kita dilahirkan dah tahu nalurinya. Naluri iaitu fitrah manusia, apa yang perlu dibuat. Kalau bayi tersebut dia rasa tak selesa, dia akan menangis. Itu naluri. Bila dia menangis, tarik perhatian untuk memberitahu apa yang dia hendakkan. Dia lapar, dia menangis dan sebagainya. Itu naluri. Sehinggalah naluri yang paling besar adalah naluri Allah Ta'ala berikan kepercayaan yang paling besar, naluri memilih jalan yang betul dan jalan yang tidak betul. Itu yang paling besar. Jadi sahabat-sahabat Allah Ta'ala, saya ingin bawakan daripada kupasan ayat Quran tadi itu dan mukadimah yang saya berikan tadi kepada suatu gejala yang cukup besar yang hari ini yang diperkatakan, dan kita sekarang ini berada dalam bulan hampir kepada hari raya Aidil Adha yang paling besar. Tapi jugalah dalam bulan yang paling besar inilah juga kita diuji dengan fitnah yang paling besar. Fitnah yang paling besar. Apakah fitnah tersebut? Siapa tahu? Cikgu tahu? Cikgu tunduk. Apa dia? Semua orang memperkatakan iaitu tentang seksualiti merdeka, iaitu suatu usaha untuk memberitahu bahawa manusia ini bebas memilih seksualiti dia. Laki nak kahwin dengan laki boleh, perempuan dengan perempuan boleh, rasa tak mau jadi laki tukar jadi perempuan, rasa tak mau jadi perempuan tukar jadi laki, semua boleh. Dia panggil lesbian, apa lagi, gay, biseksual, transgender, apa semua boleh. Jadi usaha untuk dibuat ke arah tersebut, maknanya kebebasan. Mereka memahami kebebasan itu yang mereka kendaki. Jadi ia lari daripada fitrah ataupun apa yang kendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita berikan kepercayaan, kita lelaki kendakkan kepada perempuan, perempuan kendakkan kepada lelaki, bukannya sebaliknya. Jadi sahabat-sahabat Allah Subhanahu Wa Taala, itulah pada ketika ini sedang berlaku. Bermula daripada 1 November. 1 November dia dah mula dah. Hari ni dah berapa November dah? Dah masuk 3. Sehinggalah 14 November. Nanti kita sambut Aidil Adha, dia pun akan menyambut ke arah tersebut. Ke arah usaha golongan-golongan ini untuk membebaskan diri mereka, membebaskan jantina mereka. Jadi apakah tema yang diorang bawa pada kali ini? Tema dia queer without fear. Lukman dia betul kan kalau salah sebut. Queer tu apa? Q-U-E-E-R. Kan? Apa maksudnya? Ganjil. Ganjil tanpa perlu rasa takut. Maknanya kita ni ganjil tak apa. Kalau kita minat orang lelaki, tak apa. Itu kalau kita ganjil jangan takut. Sama sekali jangan takut, dia kata. Maknanya dia bawa tema pada tahun ini ganjil lah. Kalau kita ganjil tak perlu rasa takut. Kita minat pada orang perempuan, perempuan minat dengan perempuan, tak perlu rasa takut. Maknanya tak perlu rasa malu, tak perlu rasa diri kita ni ganjil dan sebagainya. Itu adalah kita kata apa? Kebebasan. Kalau ada kawan kita ni minat dekat Saddam ke,
Tak ada masalah. Kebebasan. Sorry Saddam. Saddam hari ni makin handsome. Jadi mungkin ada dengan lelaki ni yang minat kat Saddam. Tu ganjil, tak ada masalah ganjil tersebut. Jadi tema tu pun sudah memberikan satu impak yang besar. Ganjil tanpa perlu rasa takut. Maknanya diorang ataupun mereka ini nak memberikan suatu suntikan semangat yang kuat, tak perlu rasa takut pada zaman hari ini. Tak takut kepada Allah Ta'ala, tak perlu takut kepada fitrah diri sendiri dan sebagainya. Maknanya mereka perlu mempertahankan keganjilan mereka. Rasa ganjil tu nak diterjemahkan sebagai apa? Ganjil tu nak diterjemahkan sebagai normal. Normal, tak ada masalah. Mungkin tuan-tuan rasa perkara tersebut tidak ada kesan pada diri tuan-tuan pada hari ini. Tapi kalau kita fikirkan, kalau kita tidak bertindak ataupun kita tidak menyuarakan sesuatu tentang perkara ini, ia akan berikan kesan pada generasi kita 20-30 tahun akan datang. Contoh macam Cik Aris, anak dia 3 perempuan. Datang seorang, "Pak, saya nak kahwin dengan Fatimah." Tak pening Cik Aris, kan? Yang kedua pun macam tu juga, "Pak, saya nak kahwin dengan siapa? Aminah." Semua nak kahwin dengan perempuan, kan? Tak pun anak Cik Aris yang pertama, "Pak, penat nak jadi perempuan, saya tukar dia lelaki, boleh tak Pak?" Tak pening kita. Anak Cik Aris, anak cikgu nanti akan datang, "Pak, cikgu lelaki perempuan. Pak, saya nak tukar jantina." Tak pening kita. 10 tahun, 20 tahun akan datang. Sebab apa? 10 tahun, 20 tahun akan datang, teknologi semakin canggih. Boleh buat semua. Perempuan dan lelaki boleh sejibik macam lelaki. Boleh tukar, tak ada masalah. Apa nak buat je. Nak mancung, nak apa, semua boleh buat. Teknologi makin canggih. Jadi tak ada masalah. Nak tukar gender ni tak ada masalah. Lelaki tukar perempuan, perempuan tukar lelaki, tak ada masalah. Jadi pada hari ini mungkin orang rasa ganjil. Sebab tu dia kata ganjil tanpa perlu rasa takut. Tapi akan datang jika ada penerimaan, orang boleh terima. Tak apalah, ni kebebasan, biarlah dia orang buat. Akan datang ia akan berikan kesan kepada, mungkin berlaku kepada anak kita ataupun cucu cicit kita terjebak dengan perkara demikian. Dan mungkin juga kita dan juga nanti pun terdekat. Sebab perasaan manusia ni mungkin akan berubah. Contoh, kita dah kahwin dengan isteri kita ni, mungkin bila perkara ini merebak, tiba-tiba isteri kita kata, "Bang, saya minta cerai." Apa punca dia? "Saya minat dengan kawan sepejabat saya." Tak pening kita dibuatnya. Isteri aku minta cerai sebab dia minat dengan kawan perempuan dia. Kalau orang isteri pula, laki dia kata, "Mina, abang nak kahwin satu lagi." Kita pun tanya, "Nak kahwin dengan siapa?" "Abang nak kahwin dengan kawan sepejabat abang." "Ya, kawan perempuan, apa nak kahwin dengan lelaki?" Tak pening. Maknanya pening, suami isteri akan pening, institusi keluargaan akan pening, ibu bapa akan pening, semua akan menjadi pening. Jadi akhirnya kita nak buat sekatan pun dah tak boleh. Kalau ini kita buat sekatan perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, tak boleh jadi. Akan datang. Sebab apa? Dan kalau dah gi, duduk sekali dengan sekali, sama jadi dia, kan? Kalau dah lesbian, duduk dengan perempuan pun tak mampu kita nak kawal. Sebab apa wujudnya sekatan lelaki dan perempuan? Bila masa wujudnya minat lelaki dengan perempuan, betul? Tapi bila dah lelaki minat lelaki, perempuan minat perempuan, dah hancurlah dunia. Kita tak boleh nak buat sekatan, dan kita pun tak tahu nak bezakan. Bila kita letak perempuan dengan perempuan, belum tentu selamat lagi. Contoh macam sekolah-sekolah asrama hari ni, kan? Sekolah asrama kuasanya lelaki saja, asrama lelaki. Ini asrama perempuan saja. Mungkin dah tak selamat, dah lelaki semua. Kalau dah gay semua, kalau yang asal perempuan dah lesbian semua, macam mana kita nak kawal, kan? Tak boleh nak kawal dah. Itulah antara kesan besar yang akan berlaku bila kebebasan tidak didasari dengan kepercayaan. Itu kepercayaan mengurusnya dengan fitrah manusia dan mengikut landasan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah saja peringatan yang ingin saya bawa pada pagi ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dapat mengambil berat dan ingatkan kepada kawan-kawan kita yang lain tentang perkara ini. Kalau yang ustaznya, ingatlah dengan cara ustaznya, kan? Ya Syekh, ingatkan. Kalau yang mak motor ni, ya bro, ingatkan member kawan-kawan, bagi tahu, kan, tentang perkara ini. Perkara ini semua mesti berperanan supaya tidak wujudnya
bala daripada Allah SWT kan. Kita tahu kalau bala Allah Ta'ala turun, kita buat solat duha kat sini pun jemaah hari-hari, kalau Allah Ta'ala turunkan bala disebabkan masalah ni, semua akan kena. Siapa yang semayang, tak semayang, semua akan kena. Bukannya diturun nanti dipilih orang yang tak semayang je. Orang yang semayang pun akan kena. Kenapa? Kerana kita tidak membasmi perkara tersebut sehingga menjadi fitnah ataupun bala yang besar. Jadi sahabat-sahabat Allah Ta'ala, aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.